Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dan kali ini dari studi Pentas, Studio C. Baiklah, pada petang ini Pentas Al-Kuliah diserikan dengan seorang lagi guru kita yang akan berkongsi ilmu dengan tajuk Soal Hati bagi petang 15 Mac bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1434 Hijrah. Bersebelahan dengan saya Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Nama Ustaz ni memang unik. Seperti mana penampilan Ustaz sendiri dan kita belum dengar suaranya. Mungkin anda yang pernah mengikuti ceramah Ustaz atau mengikuti kuliah-kuliah Ustaz, pada petang ini dah kenal lah. Tapi bagi anda yang belum kenal lagi, banyak keistimewaan pada Ustaz Haryanto pada petang ini. Dan kita akan bersama-sama dengan bincangkan tentang soal hati. Untuk itu Ustaz, izinkan saya bacakan sepotong hadis, cebisan ataupun separuh daripada hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Antara lain berbunyi, Ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah tubuh itu semuanya. Dan apabila daging itu rosak, maka binasa pula lah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah daging itu ialah jantung. Ada juga yang mentafsirkannya sebagai hati. Tapi di sini ada perbincangan, adakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah hati ataupun jantung? Baiklah Ustaz, kita mulakan dengan hadis tersebut Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat moderator pada petang ini, Ustaz Fisal bersama penonton setia Al-Kuliah TV3 yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukurkan Allah SWT dapat pada petang ini kita diberikan luang dan peluang, ruang dan peluang untuk sesama kita bincangkan satu perkara. Sebenarnya perkara ini walaupun dia kecil je Ustaz sebenarnya, kerana yang kita sebut orang panggil hati ni sikit je. Maknanya kalau badan ni seluruhnya, hati ni sikit saja. Dia kecil, tetapi hati ini dia begitu besar peranan dia. Sebab itu dalam hadis yang disebutkan Ustaz tadi, sedang penonton sekalian, Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jasadi mudghatan. Bukankah pada suatu tubuh ini ada seketul daging? Idza saluha, kata Nabi SAW, idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadu jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi, kalau eloklah hati ini, maka eloklah seluruh tubuh. Dan kalau rosak hati ini, maka rosaklah seluruh tubuh. Sebab itu biasanya hati ini disebutkan sebagai raja. Dalam badan, hati ini sebagai raja. Kenapa hati disebut sebagai raja? Kerana gambaran raja ni Ustaz. Sedang penonton sekalian, kerana raja ni berartinya yang dituruti. Sebab itu orang kalau kahwin dia panggil raja sehari. Pasal kalau peluh pun orang datang lap. Itu dia panggil raja tu, raja sehari. Sebab itu makan pun orang hidang. Mana dia duduk situ je, orang datang. Dituruti, kehendak dia, semua orang akan turut. Sebab itu dipanggil raja. Maka hati bila disebut sebagai raja, kerana hati inilah yang menggerakkan, yang menggerakkan seluruh tubuh ni. Sebab itu kata Nabi, kalau elok hati, maka eloklah seluruh tubuh. Bukan makna hati elok berarti maknanya tubuh ni elok jadi sihat, tak. Artinya kalau hati yang kecil tu elok, daging yang Nabi kata mudrah tadi, kalau elok, berarti tindakan anggota ni, tangan elok, kaki elok, otak elok. Seluruh anggota ni dia akan buat perkara yang elok. Tapi kalau sekiranya hati ini
rosak, makna hati ni sakit lah, senang kita faham. Hari ni kalau kita kata sakit, ICU lah Ustaz. Ya? Maknanya kalau hati ni rosak, kritikal, maka seluruh anggota ni kita akan nampak perbuatannya itu rosak. Sebab itu, kadang-kadang kita tak boleh nak menilai hati manusia. Tak boleh, kerana hati manusia ni tempat nilaian Allah Ta'ala. Sebab itu kata Allah Ta'ala, ya, kata Nabi SAW bahawa Allah tidak memandang. La yanzuru ila suwarikum wala absarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, dalam satu hadis Nabi sebut Allah tak melihat kepada rupa paras kamu, anggota kamu, tapi Allah lihat pada hati. Sebab itu hati ni Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita manusia, kita boleh menilai pada anggota. Sebab itu kalau anggota tu melakukan perbuatan yang baik, berarti menunjukkan hati dia sihat. Jadi makna kalau orang tu semayang, katakan, menunjukkan hatinya sihat. Kalau orang itu umpamanya berpuasa, menunjukkan hati dia sihat. Artinya, hati ni dilihat pada anggota. Tapi kalau kita nak menilai pula perbuatan anggota tu melalui hati, kita tak boleh. Sebab itu kadang-kadang kita silap. Kadang orang bagi makanan umpamanya, kan? Dia ambil lah makan, kata dia. Kan? Kita pula kata, tak ikhlas tu. Kan? Kita pula pandai. Sebab hati manusia kita tak boleh tahu. Kita hanya boleh menilai luaran. Itu kalau perbuatan yang dibuat itu baik, maka baik. Sebab itu kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya hati ini sehat, baik, maka perbuatan itu baik. Tapi kalau hati ini sakit, berarti perbuatan yang dibuat adalah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak. Sebagai permulaan Ustaz. Ya. Tapi itulah, saya memang tertarik dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Cumanya dalam perbincangan hari ini, adakah yang dimasukkan qalbu itu hati? Sedangkan dalam bahasa Arab, hati sebenarnya apa Ustaz? Dia, tuan-tuan sekalian, sedang penonton dan rahmat Allah sekalian. Sebab itu kita kalau, dia kadang-kadang begini, pertama sekali, agama ni diambil daripada bahasa Arab. Ya. Kalau kita sebut orang Melayu, orang bahasa Melayu lah, ya, makna bahasa Melayu dikatakan hati. Tapi kalau kita terjemahkan dalam Arab, dia qalbun sebenarnya. Kalau qalbun ni pula kita terjemahkan dia jadi jantung. Jantung. Kan? Mardul qalb, makna sakit jantung lah tu. Kan? Jadi kalau kita nak terjemahkan hati tu pada jantung, maka payah. Sebab itu disebut dalam kitab yang biasa Ustaz, ya. Tuan sedang penonton sekalian yang kita baca yang di surah-surah di masjid, Penawar bagi Hati, Syekh Al-Mandili, ya, yang menyebutkan dalam kitab tersebut tentang qalbun ni. Sebab itu dia kata apa? Qalbun ini ialah jantung yang dipanggil sebagai jantung rohaniah dipanggil. Ya? Bukan jantung ini. Jantung kita ni memang sihat. Tengok orangnya bagus. Kata orang fit. Boleh naik gunung, turun gunung, panjat bukit, turun bukit, bawa balik gunung sekali. Tetapi dari segi itu dipanggil qalbu jasmaniah. Makna hebat, sihat. Tapi kadang-kadang orang begini hatinya sakit. Boleh berlari tapi tak boleh sembahyang. Itu dipanggil hatinya tak sihat. Itu yang Nabi kata tadi, kalau sihat maka sihatlah tubuhnya. Boleh dibuat. Tapi kalau sekiranya hati itu tidak sihat, sebab itulah kita tengok yang rajin, ya, apa yang Allah perintah itu yang ditinggal. Yang Allah larang itulah juga yang dibuat. Jadi maknanya qalbun ini bukan hati yang kita faham hati manusia itu tidak. Tetapi qalbun ini ialah artinya ataupun jantung yang dipanggil sebagai jasmaniah, qalbu rohaniah. Maknanya yang kita tak nampak, yang di dalam tu. Ya, inilah yang disebut Rasulullah SAW bila Rasulullah SAW menyatakan tentang takwa, Nabi SAW kata hahuna, di sini. Nabi tunjukkan di jantung sini, tapi bukanlah makna jantung kita tadi. Wallahu a'lam. Organ yang penting dan paling dapat dengan manusia. Ya. Kalau kita sebut ikhlas, adakah ikhlas tu di jantung? Disebabkan oleh orang Melayu ni kita biasa perkataan hati Ustaz kan. Kita mulalah letakkan perkataan jantung hati. Sebab ia dekat di situ. Buah hati, kekasih hati, sakit hati, makan hati. Jadi Ustaz, kalau begitu, bagaimana kita nak melihat sekarang ni orang yang hatinya bermasalah, seperti mana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut, terzahir pada wajah, kata-kata dan perbuatan. Jadi adakah kita hendak menghukum dia ni hati dia tak baik Ustaz? Yalah, pertama sekali dalam soal kita
berkenaan dengan hati manusia ni. Kita sebut dah tadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut ya, bahawa Allah yang melihat kepada hati, bukan kita. Cuma berpandu kepada hadis Rasulullah SAW tadi, makna dapatlah kita faham bahawa untuk kita, dia sebenarnya kita bukan nak menilai hati orang. Ini masalah kita sedang penonton sekalian. Kita mendengar petang ni bab hati, kita cerita tentang bab hati ni. Bukan makna lepas pada kita dengar Al-Kuliah ni, kemudian nanti kita pergi tengok orang sebelah mana ini hati teruk, hati mati, ini hati. Tak, bukan begitu Ustaz. Maknanya kita bila kita faham begitu, bila Nabi kata orang yang hatinya sihat, daging tadi elok, maka perbuatan anggota jawarih tadi elok. Jadi maknanya kita tengok kita lah. Cuba kita tengok sekarang kita bagaimana. Daripada pagi sampai ke petang ni, berbanyak yang kita mengumpatkan. Kalau maknanya banyak yang kita mengumpat, berarti hati kita ni ada something wrong. Yeah. Kalau maknanya daripada pagi tadi kita buat kerja, mengona je Ustaz. Kan? Yang pergi kerja, bukannya pergi kerja, tapi dia buat kerja lain. Ya? Maknanya tidak melaksanakan amanah, menunjukkan hati kita tak sihat. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Artinya untuk kita menilai diri kita. Jadi artinya kita melihat bahawa hati yang kita punya ini, hati yang kita miliki ini, ada sesuatu masalah yang perlu kita perbetulkan. Itu maksud dia. Jadi kalau begitu, penyakit dalam hati, kita sebut hati ya, dan rasanya tak mungkin pada jantung, hasad dan dengki. Adakah itu pada jantung? Sudah tentu daripada hati. Dan apabila datang pada hasad dan dengki daripada hati ni Ustaz, satu benda yang sukar untuk kita pulihkan. Boleh Ustaz teruskan tu. Sedang penonton sekalian, ya. Biasanya bila kita sebut tentang penyakit hati ni, dan biasalah yang orang akan sebutkan ialah persoalan dengki. Yeah. Saya ingat kalau siapa-siapa pun bila sebut penyakit hati sakit, maknanya dengki. Dia akan timbul begitu. Seolah-olah dia ada berkaitan. Tetapi sebelum kita nak bincang yang ni Ustaz, saya nak sebutkan sebenarnya penyakit hati dia bukan hanya berkait dengan soal hasad dengki. Orang yang hatinya sakit, kita boleh faham begini. Orang yang hatinya sakit, orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala, itu hati sakit. Orang yang menentang perintah Allah Ta'ala, hati sakit. Orang yang tak nak ikut Quran, hati sakit. Orang yang dalam pergaulan dengan manusia, ya, mendengki kepada orang yang kita sebut ni, itu hati sakit. Begitu juga kalau orang yang ada timbul rasa sombong, rasa riak, ini semua tanda-tanda penyakit hati. Cuma biasanya bila kita sebut orang yang hatinya sakit, kita sebut dengki. Kadang kan kita sebut, kita kata, dia tu dengki je tu. Biasalah orang hati sakit ni lentak ke dia lah. Nampak? Makna kita kaitkan di antara dengki dengan hati sakit. Dan sebenarnya, sidang penonton sekalian, penyakit hati yang paling berat ni dengki. Sebab itu ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, Iyakum wal hasad. Nabi kata, jangan kamu berhasad. Ya, fa innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya dengki ini dia akan memakan kebaikan. Kama takulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu. Sebab apa kita kata begitu? Cuba kita lihat. Orang dengki ni Ustaz, dia takkan berhenti. Sedang penonton sekalian, dia mula dengki, meniaga je. Orang ni meniaga sebelah kedai dia. Asal dia dengki. Kawan ni meniaga bagus, dia tak bagus. Maka dia pun timbul rasa dengki. Ya? Timbul rasa dengki, maka dengki tu dia tak habis di situ. Nanti dia tengok pula orang tu ada kereta baru. Kereta sekejap je tu. Besok lama orang tarik lah kereta tu. Kemudian dia akan beralih pula. Pergi pula ke rumah kawan tu. Tengok rumah besar. Alah, ni meniaga menipu. Ni rumah besar ni. Kan tengok pula anak-anak. Alah. Jadi maknanya dengki ni akan berkait. Sebab itulah hasad ini Nabi sebut seumpama api yang makan kayu dan dia akan bertusan. Baik Ustaz, kita berhenti seketika dan kita sambung lagi tentang hasad dengki ni. InsyaAllah. Silakan. Every time you feel like you cannot go on. Oh ya Rabbi, oh ya Allah. Dalam Al-Kuliah. Dan petang ini kita bersama dengan berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman dan kita membicarakan tentang soal hati.
Baiklah, tadi Ustaz ada sebut tentang hasad dengki. Dan hasad dengki ni bahayanya sebab dia berkait-kait. Tadi rasanya kita sampai dekat rumah. Setuju kan Ustaz? Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita sebut dalam hadis yang Nabi SAW nyatakan tadi bahawa hasad ini dia umpama api yang memakan kebaikan. Sebab itu bila hasad tadi dia bersambung-sambung, maka di sinilah manusia tidak lagi dia akan pergi kepada kebaikan, tetapi manusia akan terus, dia akan bersambung terus. Hati yang rosak ni dia akan menghasilkan tadi perbuatan yang akhirnya dia akan merosakkan manusia dan tidak ada lagi wujud kebaikan daripada hasad. Sebab itu kita tengok kisah anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa dia panggil ni, Qabil dan Habil. Ini timbul perasaan hasad kerana tak setuju dia kahwin. Ini hasad. Jadi timbul perasaan ini yang akhirnya kepada kematian. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dalam kehidupan, kalau kita lihat kadang-kadang kita terlampau mengikut hati yang rosak ni tadi, yang akhirnya dia akan membentuk perbuatan kita. Ini yang akhirnya daripada asalnya kita tidak dipanggil senang dengan perniagaan orang, akhirnya sampai ke tahap menyihir orang, sehingga tahap akhirnya kawan tu mati disebabkan sihir. Waliyazubillah min zalik. Ya inilah kenapa Rasulullah SAW, iyakum wal hasad, kata Nabi SAW, hendaklah kamu supaya tidak melakukan hasad ataupun berjaga-jagalah dengan hasad dengki. Kerana hasad dengki ini sungguh berat. Kerana akhir daripada hasad ini dia akan membawa kepada kerosakan. Inilah yang berlaku. Dan kalau hasad ni kadang-kadang Ustaz, sidang penonton sekalian, kita biasa lihat dalam kehidupan kita, dia tidak hanya berlaku pada seorang, dan kadang-kadang dia akan berkait. Kadang kita asalnya kita tidak senang hati dengan bapa, tapi akhirnya dengan anak, akhirnya bercampur dengan saudara, akhir masyarakat keseluruhan menjadi rosak dengan sebab hasad tadi. Dendam tadi. Itu yang disebutkan tadi, maka timbullah perasaan-perasaan lain dan perbuatan-perbuatan lain yang memang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Inilah yang berlaku dia disebab hasad daripada rosaknya hati yang rosak. Dan hasad ni Ustaz, dia tak kira siapa Ustaz, sama ada orang berpendidikan ke, golongan agama ke, hinggalah kepada orang biasa. Sebab itu kalau kita lihat, kadang-kadang dia hasad ni dia berlaku orang agama dengan orang agama. Kan? Dia jadi berdengki itu dengan sebab ilmu. Sebab itu dia tidak mengenal sama ada pangkat, dia tidak mengenal sama ada orang muda atau tua, dia tidak mengenal sama ada orang miskin atau kaya. Maknanya orang miskin pun ada hasad, orang kaya pun akan ditimpa perasaan hasad, orang berilmu juga ditimpa perasaan hasad. Budak-budak, makna orang-orang yang muda juga ditimpa dengan perasaan hasad. Artinya seluruh lapisan manusia ni dia tidak boleh lari daripada perasaan hasad. Dan saya ingat perasaan hasad ni memang wujud dalam jiwa manusia. Siapa pun dia akan timbul rasa perasaan ni. Cuma soal bagaimana kita mengawal perasaan ni Ustaz. Itu sebenarnya. Jadi kalau Ustaz dah buka pada bagaimana nak mengawal hasad tu, itulah kita pindah kepada istilah dikatakan qalbun salim. Hati yang sihat. Macam mana nak mengawal perkataan ataupun dendam serta hasad tadi tu Ustaz? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, qalbun salim ni sebenarnya disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah Ta'ala kata pada hari tersebut tidak manfaat harta ataupun anak. Kata Allah Ta'ala sambung lagi dalam ayat yang seterusnya, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang dalam keadaan hati yang sejahtera. Jadi maknanya hati sejahtera ni, kalau kita lihat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia menukilkan begitu banyak pandangan tentang maksud qalbun salim ni. Berbagai-bagai pandangan. Ada yang mengatakan qalbun salim ni artinya hati yang sejahtera. Sejahtera ni berarti hati yang mengikut sunnah, yang meninggalkan bid'ah. Ada yang beri pandangan hati yang sejahtera ni artinya hati yang tidak dipanggil ni melakukan kesyirikan. Ada yang beri pandangan bahawa hati yang sejahtera inilah hati orang beriman. Kerana hati orang kafir dia kata tidak sejahtera. Jadi telah banyak pandangan-pandangan ulama yang menguraikan maksud qalbun salim ataupun hati yang sejahtera ni. Cuma kalau boleh kita simpulkan keseluruhan Ustaz dan sidang penonton sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Syuara ini ayat 88 sehingga ayat 89, nanti ketika datang di depan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu harta kita dia tidak memberi manfaat, anak-anak juga tidak memberi manfaat, maka yang beri manfaat itu ialah hati yang sejahtera. Bukan kerana hati itu sejahtera, tapi kerana hati yang sejahtera ini ialah hati yang bebas daripada Minta maaf Ustaz, saya bukan nak ganggu Ustaz, tapi kita terpaksa berhenti seketika untuk mengikuti perkembangan terkini, perkembangan di Lahad Datu. Kita silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah. Ya Ustaz, kita dengar berita tadi. Kita doakan agar pasukan keselamatan kita yang sedang berada di Lahad Datu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga berterima kasih kepada penduduk setempat yang memberikan kerjasama dalam menangani masalah ini, khususnya memberi maklumat kepada pihak berkuasa. Baiklah, kita sambung perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman, bicarakan soal hati. Tadi Ustaz bercerita tentang qalbun salim. Siapakah orang-orang yang dikatakan memiliki hati yang sejahtera ni Ustaz? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita sebut tadi, bahawa qalbun salim ni artinya hati yang sejahtera. Dan perkataan qalbun salim ni diambil daripada Al-Quran, sebagaimana disebut Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Cuma soal bagaimana atau siapa orang yang mempunyai hati yang sejahtera ini, itu yang kita sebutkan tadi tafsirannya Ustaz ni. Sedang penonton sekalian, ada berbagai-bagai tafsiran. Cuma kalau boleh kita konklusikan, seperti mana disebut Imam Al-Qurtubi, bahawa orang yang mempunyai hati yang sejahtera ini ialah hati yang tidak bertentangan daripada perkara yang hak. Hati yang bebas daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Hati-hati yang bebas daripada syahwat-syahwat ataupun nafsu yang diharamkan. Jadi seluruh orang yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ketika di dunia, orang ini dapat keluar daripada bentuk perkara-perkara yang disebut tadi, berarti hati orang ni, hati orang yang mempunyai qalbun salim, hati yang sejahtera. Sebab itu bila disebutkan orang yang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa hati yang sejahtera ni tadi, inilah nilai. Kenapa? Kerana ketika di dunia, hati yang sejahtera ni tadi, seperti kita sebut di awal tadi Ustaz ni, sedang penonton sekalian, di awal kita sebut bahawa hati inilah yang mencetus perbuatan. Kalau hati yang baik, maka baiklah perbuatan. Hati yang jahat ataupun hati yang mati, hati yang rosak, bermakna hati orang ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disuruh oleh agama. Sebab itu, orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, berarti dalam kehidupan dia dulu, dia melakukan amal-amal kebaikan. Yang inilah Allah Ta'ala sebut, illa man atallaha biqalbin salim. Bukan makna dia bawa jantung dia elok tu. Saya tak pernah kena sakit jantung dulu, kata dia. Tak. Bukan itu maksud dia Ustaz. Tetapi maknanya, oleh kerana hati yang sejahtera, ketika di dunia amalan ni amalan baik, maka orang hati yang sejahtera, dialah orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Hati yang sejahtera, dialah orang yang sentiasa melakukan amal-amal kebajikan. Hati yang sejahtera ketika hidup, dialah orang yang baik dengan jiran. Hati yang sejahtera ketika dia bekerja, dialah orang yang menjaga amanah. Hati yang sejahtera inilah, maka dialah orang yang ketika bersama dengan keluarga, maka dia bersilaturahim dan tidak memutuskan silaturahim. Artinya, orang-orang ini ketika hidup dia melakukan amal-amal soleh, maka amal soleh inilah yang akan jadi bekalan dia untuk berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi suatu yang bernilai di sisi Allah Ta'ala ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ketika itu, harta tidak lagi digunakan. Anak-anak walaupun ketika hidup dia memberi manfaat, tapi ketika itu anak-anak dia tidak lagi dapat memberi manfaat kepada ibu bapa. Sebab itu, hati yang sejahtera inilah yang akan menentukan. Ya, orang yang datang dengan hati yang sejahtera, berarti orang inilah yang akan menentukan sendiri nasib dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, kalau kita tengok dalam orang Melayu, dalam budaya kita dan peribahasa kita, kita mendengar ikut rasa binasa, ikut hati mati. Tapi dalam kehidupan kita sebenarnya, kita banyak ikut hati Ustaz. Dan yang kita takutkan ialah hati yang mempunyai titik-titik hitam tu. Jadi apakah penawar dia? Kena minum air penawar hati ke? Macam mana Ustaz jawab tu? Sedang penonton sekalian, memanglah ya, pertama sekali bila hati sakit, maka dia kena diubati. Ya. Dia bukan hati saja,
Sebenarnya bila sakit cari ubat. Ya. Cuma sebelum kita nak cari ubat, kita kena tahu apa penyakit dulu. Sebab itu orang biasanya bila ke hospital, sebelum doktor nak bagi ubat, dia akan cek dulu apa sakit orang ni. Barulah dia bagi ubat sesuai. Sebab itu bila kita ni nak tahu hati kita sakit atau tidak, pertama kita kena tengok bagaimana perbuatan kita. Kalau kita rasa memang selama ni kita pun semayang pun tidak, semayang pun tak tentu hala, perintah Allah Ta'ala pun kita tak tentu hala, kehidupan kita dengan manusia pun memang tidak pernah yang baik. Kita dengki, bergaduh, makna silaturahim memang tidak ada, dengan kawan memang berdengki semua sekali. Yang ini ni menunjukkan kita sakit. Baik. Bila hati sakit tadi, maka kita nak kena tahu punca dia pula. Kan? Biasa begitulah. Doktor akan tanya dulu, oh ini makna punca ni terlampau banyak makan gula, kata dia. Tu kencing manis. Jadi maknanya dalam soal kita ni, bila hati sakit tadi, kita tengok punca dia. Saya cuba nak quote atau bawa apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Kata Imam Nawawi, ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu sakit. Pertama, kata Imam Nawawi, bila perut terlampau kenyang. Bukan makna perut terlampau kenyang ni dia makan je terus sakit hati. Tak. Kerana bila orang yang makan berlebihan, dia nak mengisi perut. Ini yang orang kata ni, cari makan, Ustaz. Nampak? Makna kerana nak cari makan tadi, menyebabkan hati dia tadi tu dia rosak dengan sebab cari makan tu lah. Tak kira apa. Dia tak kira benda. Membujur patah. lalu, melintang patah. Maknanya apa saja yang dia boleh buat, apa saja yang dia boleh dapat. Sama ada hak orang, sama ada milik orang, semua sekali. Sama ada betul atau tak betul, semua dia ambil. Inilah kadang-kadang yang klaim lebih, kan? Kerja klaim lebih. Nak yang tak ada OT klaim OT. Pasal apa? Perut. Kan? Dia nakkan lebih untuk perut. Asasnya begitulah. Cuma sekarang lainlah. Pasal orang buat beli handphone, buat beli tu sebagainya. Cuma asasnya perut. Maknanya kerana orang kata cari makan tu. Sebab itulah orang sanggup untuk buat apa perkara pun. Orang diberikan amanah, dia khianat kerana perut. Sebab itu kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi tadi, bahawa kerana makan terlampau kenyang. Itu yang pertama penyakit ni. Yang kedua, kerana dia bersahabat dengan orang yang zalim. Ni orang zalim ni kita nak faham. Bukan makna orang zalim ni, Ustaz, berhenti sidang penonton sekalian, dia zalim tangkap orang, dia pukul orang, begitu tak. Zalim ni, sebab tu bila Nabi Allah Adam AS diturunkan ke bumi, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kata, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Nabi Adam tak buat zalim benda pun. Dia bukan pergi pukul orang, tak ada. Dia bukan ambil barang orang. Tapi makna zalim ni ialah orang yang berdosa. Sebab itu dia berkawan dengan orang yang melakukan maksiat. Yang terang-terang lah. Yang terang-terang. Memang tahu dah. Ini memang kerja maksiat. Karaokenya. Yang memang ahli maksiat. Meninggalkan solat. Yang rajin mengumpat. Yang memfitnah orang. Yang memutuskan silaturahim. Ini semua perkara maksiat. Yang ini ni yang menjadi teman dia. Sebab itulah kata Imam Nawawi, inilah yang akan merosakkan hati. Dan dia jadi penyakit kepada hati tadi. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, kerana bila orang lupa dosa-dosa silam. Kita dulu banyak dosa. Sedang menonton sekalian. Mungkin yang sedang menonton Al-Kuliah pada petang ni, kita mungkin banyak dosa. Tapi kadang-kadang bila kita lupa dosa-dosa kita yang lepas, kita rasa kita hebat. Bila kita lupa dosa-dosa kita, siapa kita yang lepas, kita rasa kita lebih mulia pada orang. Yang akhirnya ini akan menambahkan yang dikata nuqtatus sauda tadi, Ustaz. Yang Nabi sebut akan menambah bintik hitam. Dosa-dosa inilah yang akan menambah bintik hitam yang akhirnya menggelapkan hati kita, dan inilah yang menimbulkan penyakit kepada manusia, iaitu penyakit dari segi perbuatan-perbuatan yang dipanggil sebagai mazmumah ataupun perbuatan-perbuatan yang hina, yang keji. Dan yang keempat disebutkan orang yang punca jadi hati sakit kerana panjang angan-angan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan sekalian, ada orang dia sanggup mensihirkan orang lain kerana semata-mata nakkan pangkat. Kadang-kadang terlampau nak kaya, dia sanggup memfitnah orang lain, akhirnya orang tu bisnes lingkup.
Kadang-kadang kerana nakkan harta pusaka, dipitnah adik-beradik semata-mata nak kompromi supaya dia dapat harta pusaka. Ini orang terlampau panjang angan-angan. Bila orang rasa nak kaya, bila orang rasa nak lebih, ni angan-angan Ustaz. Nak kuasa. Nak kuasa. Sedang penonton sekalian, ini semua apabila angan-angan kita panjang, maka ini akan mosakkan hati dan akhirnya diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang hina yang dilihat dalam agama sebagai satu perbuatan yang keji. Sebab itulah kata Imam Nawawi, ini sebab. Jadi makna kita baru tahu sebab ni. Bagaimana penyelesaian belum lagi. Belum lagi. Sebab itulah sebab berlakunya hati yang rosak tadi, sebab berlakunya hati yang sakit. Sebab itu penyelesaian dia kita kena selesaikan sebab tu. Tapi kalau panjang angan-angan dengan bercita-cita berbeza ke Ustaz? Dia ada beza bercita-cita dengan panjang angan-angan ni. Panjang angan-angan ni dia artinya sehingga dia melupakan persoalan akhirat tu. Ini orang panjang angan-angan. Sebab itu banyak ulama-ulama guna perkataan panjang angan-angan. Nabi SAW pernah satu hari dia bagi satu contoh. Nabi lontar satu batu. Nabi panggil sahabat. Dia lontar satu lagi batu. Kemudian Rasulullah tanya, apa dia batu yang pertama, apa dia batu kedua? Sahabat kata, ya Rasulullah kami tak tahu. Nabi kata, batu yang pertama tu, yang jauh tu, angan-angan. Batu yang kedua, yang dekat sikit, mati. Orang yang panjang angan inilah ni. Dia terlupa bahawa angan-angan dia tu sebelum tu ada mati. Yang itulah. Sebab itu orang panjang angan-angan ni keji. Sebab apa? Dia sehingga melupakan bahawa dia akan mati. Sama lah. Sebab itu orang yang dengki ni, orang yang hatinya sakit, orang yang hati tidak sejahtera ni, itu yang kita lihat. Dia nakkan pangkat, dia rasa seolah-olah dia akan hidup sampai pangkat tu dia dapat. Dia nakkan harta, seolah-olah dia rasa bahawa dia akan hidup sampai harta tu dapat. Dia nak kaya, seolah-olah dia rasa dia akan kaya nanti, dia terlupa sebelum dia kaya, dia mati. Yang inilah orang yang hatinya berpenyakit. Sebab itu yang disebut tadi, panjang angan-angan tu menyebabkan hati tu semakin sakit. Ini Ustaz. Ya, jelas sekali Ustaz. 4 perkara yang diberitahu oleh Imam Nawawi untuk kita kongsikan. Jadi, kita dah tahu penyakit tu, macam mana nak ubatinya Ustaz? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu firman-Nya yang biasa kita dengar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan menyebut nama Allah. Dan kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dia orang yang penyakit hati ni, sakit ni. Bukan hati sakit. Bukan sakit hati sakit. Mana hati sakit ni? Dia ada beza Ustaz ni. Sedang penonton sekalian, orang yang sakit hati, ni marah. Orang yang hati sakit, dia macam-macam. Orang yang hati sakit ni, dia maknanya hati tu tak tenang. Hati sakit ni hati tak tenang. Sebab tu kita tengok orang kereta besar, tenang tak hati? Hati tak tenang. Tengok, nyampah tengok ni. Tengok orang kahwin dapat isteri muda, sakit hati kan? Makna tak tenang. Tak tenang tengok orang. Tengok orang rumah besar, tak tenang. Tengok orang dapat jawatan, tak tenang. Tengok orang, maknanya, ini tanda-tanda hati yang tak tenang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, orang beriman, hati dia tenang. Dan Allah bagi solusi dia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu, hati akan menjadi tenang. Cuma kita boleh kembangkan sikit Ustaz dia. Dan sidang penonton sekalian, kalau kita rasa kita ada masalah hati lah ni, kalau rasa hati memang tak sakit, apa nak kata? Makna kita rasa ada masalah hati. Tengok orang sakit hati. Tengok orang menyampah. Maknanya hati sakit. Maka bagaimana? Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, bizikrillah tatma'innul qulub, maka dia akan menenangkan. Caranya, zikir ni ada banyak. Pertama, zikirlah, zikrullah. Banyakkan berzikir. Sebab itu ada disebut dalam satu kitab tentang Asma'ul Husna. Ada pandangan ulama. Ni pandangan ulama saja. Kata para ulama, berzikir 100 kali Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini bukan hadis Nabi, tak. Ini ulama memberi pandangan saja. Kata para ulama, engkau berzikir dengan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 100 kali. Dia akan melunakkan hati. Kadang kita rasa kan, kita suami isteri, rasa nyampah je. Kita rasa kita je best. Suami kita tak best. Rasa macam isteri kita je best.
terbalik pula. Isteri rasa dia best, suami tak best. Samalah tu. Suami rasa dia best, isteri tak best. Yang ini ni kita lunakkan. Sebab apa? Dalam nama Allah Ar-Rahman ni dia ada maksud kasih sayang. Sebab itu disebut Ustaz ni dan sidang penonton sekalian, kita ni tadi yang jadi sakit hati kerana hilang perasaan kasih sayang tu. Nampak tak? Sebab itu yang dia mudah rasa sakit hati. Tapi kalau orang yang sayang, kadang-kadang macam kita lah, anak beranak ya. Anak beranak, kita sayang anak kita. Walaupun anak kita kereta besar, kita tak pernah dengki ke dia. Jarang bapak pergi cabut steering anak kerana dengki pasal kereta anak besar, kereta bapak kecil. Tak ada. Atau rumah anak besar, rumah bapak kecil. Bapak dengki. Dia bakar je rumah anak tu, tak ada. Ya? Sebab dia bila sayang, dia takkan dengki. Perasaan dengki tu akan hilang. Baik Ustaz. Salah satu zikirnya Ar-Rahman ya Ustaz. Ar-Rahman kita ulangkan 100 kali mengikut pandangan para ulama. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas kita berehat ni. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Quran secara langsung dan kita sudah ke penghujung rancangan dan Ustaz ada sebut tadi tentang cara untuk merawat hati ini. Dan kita dapat satu zikir Ar-Rahman. Seterusnya Ustaz? Sidang penonton sekalian, sebab itu kita sebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Selain daripada zikir tadi, barangkali kalau boleh kita kongsikan dalam ruang waktu yang ada ni, termasuklah kita duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita kena tukar. Sebab itu dia akan memberi kesan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalil. Seorang tu mengikut cara hidup teman dia. Ya, sebab itu kalau kita bersama dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang menjaga mulut, orang yang tidak memfitnah orang lain, orang yang sentiasa menghubung silaturahim, orang yang rajin bersedekah, maka kita akan terkesan. Dan ini cara untuk merawat hati kita. Selain yang ketiga, termasuk juga cara untuk kita nak merawat hati. Sidang penonton sekalian, kita kena sedar hati ini milik Allah. Allah boleh bolak-balikkan hati kita. Sebab itu disebut dalam satu hadis yang disebutkan, diriwayatkan ya, bahawa Rasulullah SAW satu hari berdoa, Allah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, engkau kekalkan hati aku ya, dalam agamamu, mentaatimu. Maka ada isteri Rasulullah SAW yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada diri engkau? Makna takut hati itu akan berbolak-balik. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati orang beriman ni, ya, baina usbu'in. Maknanya di antara dua jari Allah Ta'ala. Artinya kata para ulama, Allah boleh membolak-balikkan hati kita. Ya, sebab itu kadang-kadang pagi kita elok baik dengan orang, bila malam kita jadi orang lain pula dah. Ya, pagi elok taat pada Allah Ta'ala, malam dia boleh jadi kupu-kupu malam pula. Siang tadi butterfly, malam kupu-kupu. Maknanya dia berubah. Dia boleh berubah sekelip mata. Sebab itu orang kata, sekelip mata kau berubah. Memanglah, kerana hati manusia. Dia sekejap boleh marah, sekejap juga dia boleh tersenyum. Sekejap dia boleh elok, sekejap juga dia boleh rakus. Jadi ini manusia. Sebab itu hati kita ni kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Sedang penonton sekalian, kita kena minta. Minta kepada Allah Ta'ala. Antara doa yang Nabi ajar sendiri tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah aku. Ya, maknanya tetapkan hati aku pada agamamu, pada mentaatimu. Ada doa yang lain dalam surah Al-Imran ayat yang ke-8 ni biasa kita baca. Ya, Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan engkau cari hati kami ba'da idh hadaitana, selepas kau beri hidayah kepada kami. Umpama tengok petang ni kita boleh duduk dengar al-kuliah sampai habis, daripada mula tadi sampai sudah. Makna Allah buatkan hati kita tu mau dengar. Sebelum ni kita tak dengar pun. Hari ni nak dengar, tak tahu pasal apa. Walaupun terpaksa. Tiba-tiba hari ni rasa nak duduk depan TV tu, tak bergerak. Agaknya lah. Maknanya Allah bolakkan hati, Allah gerakkan hati kita begitu. Sebab itu kita minta, ya Allah, jangan kau cari lagi. Ya, hidayah yang kau dah campakkan kepada hati aku, ini kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi sebenarnya doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku minta kau jauhkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, hati yang tak tenang. Jadi ini semua sebagai maknanya kita nak menjaga hati tadi. Kerana kita saja nak jaga hati,
Kalau umpamalah lepas kita dengar ni Ustaz, Al-Kuliah ni kita rasa, oh, lepas ni aku nak jaga hati aku. Kan, kita jaga. Lepas ni kita tengok orang, nyampah balik dah. Kan, walaupun kita berazam, aku tak nak berdengki dah, tak nak berdengki. Sekejap lagi orang potong kereta kita, potong balik punya dengki tu. Jadi maknanya manusia ni dia tidak ada kemampuan. Sebab itu kita kena mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kita kekuatan. Ya, sebab itu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat merawat hati kita, duduk sentiasa dalam majlis ilmu, ya, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, dan pada masa yang sama sudah tentulah kita tunduk, ya, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu soalan Ustaz daripada sahabat ni, dia kata macam mana kalau kita berdepan dengan orang ni, hati ni keras. Hatinya keras maksudnya garang, punia, tak mau ketawa, cakap kasar. Dan kita ni macam mana nak berdepan dengan orang macam ni? Atau ada doa-doa khusus Ustaz? Dia, ialah masalah orang yang bini ni kadang-kadang sifat manusia. Ya, cuma dalam, sebab itu kita berdoa ni Ustaz, sidang penonton sekalian, dia kadang-kadang bukan doa kita saja, tak. Kita boleh doakan untuk dia sekali. Sebab itu zikir yang disebutkan tadi oleh para ulama tadi, bila kita baca Ar-Rahman tu bukan sekadar 100 kali tu je Ar-Rahman, 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 tak. Maknanya di hujung tu kita kata Allahu ya Rahman. Kita minta, ya Allah, Engkau lembutkanlah hati aku. Ya Allah, hati aku ni keras sangat. Macam tu, di hujung tu mesti berdoa juga. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman saja. Maknanya kita sebut, panggil Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian di hujung tadi kita minta berdoa. Ya, sebab itu saya sebut tadi, walaupun dia bukan daripada Rasulullah SAW, diajarkan oleh para ulama kerana maksud daripada Ar-Rahman tadi. Maka begitu jugalah kalau kita nak buat kepada orang yang hatinya keras, anak-anak mungkin hati keras, cubalah kita baca. Ya, walaupun dia bukan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi insya-Allah ada kebaikan daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz. Sehingga kita bertemu lagi dalam siaran yang berikutnya. Terima lagi terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Canlallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह।
सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान